Okay, good. So dah tahu lah berkaitan dengan contoh-contoh bagi asid dan alkali. So asid dan juga alkali ni bukan benda yang baru bagi kamu lah. Maksudnya kamu dah memang dah well known berkaitan dengan asid dan juga alkali. Okay, baik. So untuk hari ini kita akan belajar dua subtopik. Satu, properties of acid dan alkali. Properties ni contohnya macam tadi Cuk tanya kamu lah. Apakah contoh untuk acid? Kamu cakap limau. Dan ada juga yang cakap limau tu masam. Masam. Okay, itu adalah contoh-contoh ataupun ciri-ciri properties untuk acid dan juga alkali. Okay, alkali contohnya kamu bagi tahu tadi dia adalah sabun. Okay, sabun dia punya apa dia ni karakteristik untuk sabun adalah dia adalah bersifat menghakis contohnya. Okay. Itu adalah properties-propertiesnya. Dan second, kita akan belajar tentang neutralization. Okay. Proses meneutralkan. Okay, neutral lah. Itu pun kamu dah tahu dah berkaitan dengan neutralization. Okay, baik. So kita pergi kepada subtopik yang pertama. Okay, ciri-ciri ataupun properties of acid and alkali. Okay, acid, kalau kamu boleh tengok dalam table ni, contoh-contoh untuk acid adalah hydrochloric acid. Okay. Alkali adalah sodium hydroxide solution. Contoh yang lain adalah vinegar dan juga soap water. Sebelum ni cikgu nak terangkan pada kamu, apa yang membezakan antara acid dan juga alkali, dia ada chemical equation dia. Okay, kejap. Okay. Okey, dia ada chemical equation. Kalau kamu boleh tengok dekat bahagian sini, acid, ada hydrochloric acid dan juga kalau alkali ada sodium hydroxide. So kalau kita buat dia punya chemical equation untuk acid, untuk hydrochloric acid dia akan jadi HCl. Okey, yang ini memang dalam syllabus kamu memang tak ada. Cikgu hanya explainkan saja untuk lebih pemahaman kamu. Hydrochloric acid HCl. H ni stand for hydrogen. Cl ni siapa tahu? Cl ni adalah apa? Nama hydrochloric acid. So H ni hydrogen, Cl agak-agak kalau boleh agak dia adalah apa? Minta respon sikit. Klorin. Cl adalah apa? Klorin. Bagus. Klorin. Ya, betul. Klorin. Klorin. Okey. So untuk sodium hydroxide. Sodium hydroxide dia punya chemical equation-nya adalah NaOH. Yang ini cikgu dah pernah terang pada kamu dah. Okey, sodium hydroxide. Natrium. Bagus. Na itu adalah natrium. Natrium sebab apa kita panggil dia sodium tapi dalam chemical equation dia Na, natrium. Cikgu pernah terang pada kamu. Natrium ni adalah daripada perkataan, siapa tahu? Tak tahu, cakap tak tahu. Latin. Latin. Bagus. Maksudnya ingat lagi kamu. So natrium adalah daripada perkataan Latin. So kalau chemical equation kita akan guna natrium. Tapi kalau kita sebut sodium. Okay, sodium hydroxide. Okey, yang membezakan antara asid dan juga alkali, dengar sini baik ini main point dia. Asid, kalau kamu tengok chemical equation ni, dia ada hydrogen. So dalam asid dia akan ada hydrogen. Main dia adalah elemennya adalah hydrogen. Dalam asid perlu ada hidrogen. Okey. Itu yang pertama untuk asid. Untuk alkali, main elemen yang perlu ada di dalam alkali adalah hydroxide OH. So sebab tu kalau kita sebut nitric acid. Okey, cikgu sebut nitric acid. So dalam asid tersebut akan ada main elemennya adalah apa? Tolong jawab. Kalau nitric acid Hidrogen. Hidrogen. Ya, betul, bagus. HNO. Contohnya nitric acid nitric acid tu melambangkan hidrogen. Okey. Kalau cikgu sebut potassium hydroxide, itu alkali ke acid? Potassium hydroxide. Alkali. Sebab apa kamu kata alkali? Sebab dia ada apa? Sebab dia ada hydroxide. Dia ada hydroxide. Bagus, dia ada hydroxide OH. Okey. So yang membezakan antara asid dan juga alkali adalah elemen yang utamanya. Elemen utama untuk asid hidrogen, elemen utama untuk alkali adalah hydroxide. So yang bawah-bawah ni contoh-contohnya lah. Macam contohnya kalau asid cuka, kalau alkali adalah air sabun. Okey. So perkataan asid dan juga alkali ni juga datang daripada perkataan word daripada Latin.
Okay, kalau kamu tengok daripada statement ini, Latin word acidus. Acidus means sour. Okay, so dia adalah masam. So kalau benda yang merujuk kepada benda yang masam, so itu adalah acid. So perkataan itu datang daripada perkataan Latin lah. Kalau untuk alkali adalah alkali. Ni alkali. Okay, which means ashes. Ashes ni adalah abu. Abu daripada plant. Abu daripada plant ni dia merujuk kepada elemen yang terlalu banyak hydroxide. Okay, so sebab itulah perkataan itu datang daripada perkataan Arab. Okay, alkali. Tapi kita sebut alkali lah. Tak ada kolak-kolah pun. Okay, baik. So seterusnya kita pergi kepada properties, ciri-ciri untuk asid dan juga alkali. Okay. So dalam properties untuk asid dan juga alkali ni akan ada eksperimen. Cumanya waktu PKP ni memang tak dapat buat lah. So kita hanya tengok saja. Eksperimen dia pun ringkas saja. Kita nak test-test saja. Okay. Baik. Yang pertama pH value. Okay, pH ni tahu tak berkaitan dengan pH? Tolong respon sikit. pH. Pernah dengar ataupun tak pernah dengar? Keasidan. Pernah. Keasidan. Benar. Okay, tahap keasidan. Okay. Kalau pH, dia ada 7 ke atas, 7 ke bawah. Ini 1, katakanlah ni 10 kan. 7 ke bawah, 7 ke atas. So tahap keasidan, maksudnya kalau 7 ke bawah, maksudnya pH dia rendah, bermaksud dia asid ataupun alkali. 1 hingga 7 ni. Asid. 1 hingga 7 lah, 1 hingga 6 lah. Kurang daripada 7. Kurang daripada 7 asid ataupun alkali. Dah pernah belajar belum? Ke tak tahu? Belum. Belum. Okey. pH yang bawah daripada 7, sorry. Okey balik. pH dia 7 ni neutral and neutral. Okey. Bawah daripada 7 maksudnya 1 sampai 6 dia adalah asid. Okey. 8 sampai 10 lebih daripada 7 dia adalah alkali. Okey, kalau dia berada di 7 maksudnya dia adalah neutral. Okey. So pH ni stand for apa? P ni adalah potential. Potential. H ni adalah hydrogen. Hydrogen. Itu nama dia lah, hydrogen. Okey. Potential hydrogen. Okey. So potential hydrogen ni kalau dia kurang daripada skala 7, maksudnya potential hydrogen dia adalah merujuk kepada asid. Tapi kalau dia lebih daripada 7, okey, 7 dan ke atas dia adalah alkali. Okey. So pH value ni kita akan guna pH paper macam dalam gambar ni, pH paper, masukkan ke dalam petri dish yang mempunyai liquid, dan liquid tersebut kamu boleh test lah sama ada asid ataupun alkali. So kalau kamu tengok dalam gambar ni, hydrochloric acid, supposedly pH paper ni akan merujuk kepada nombor berapa? Kalau dia guna hydrochloric acid kat sini. Respon? 1 hingga 6. Sampai 6. 1 hingga 6. Ya, bagus. 1 sehingga 6. So 1 sehingga 6. So merujuk kepada nombor kurang daripada 7. Okey. So itu sajalah. Cumanya pH paper ni dia akan menunjukkan warna. Okey. Warna ni kejap lagi kita akan sentuh berkaitan dengan warna. So warna tu yang melambangkan level nombor-nombor ni daripada 1 sampai 10. So dia ada warna-warna dia. Tahap keasidan dia lebih, macam mana warna dia. Kalau tahap keasidan dia kurang, macam mana warna dia. Okey. Kejap lagi kita akan sentuh berkaitan dengan itu. Baik, seterusnya. Ini pH value. Seterusnya taste, rasa. Kamu rasa kalau untuk apa dia ni asid, kamu kata tadi rasanya masam. Okey, dah dapat dah rasa masam. Kalau untuk alkali rasa dia macam mana? Pahit. Pahit. Okey, good. Pahit. Rasa untuk alkali dia adalah rasa pahit. Rasa sabun rasa pahit kan? Okey. So itu adalah alkali. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada korosif. Kadar penghakisan korosif kan? Korosif. Okey, kalau untuk korosif, kalau untuk alkali, untuk asid, dia menghakis ataupun tidak? Ikut logik. Menghakis. Okey, menghakis. Kalau alkali menghakis ke tak? Tak. Tak. Tak Alkali tak menghakis. Serius. So kalau deterjen kamu tu, deterjen tu air sabun Air sabun kan ada ni kan alkali kan.
Okey, kalau apa dia ni, deterjen kamu tu, kamu nak basuh baju kan, katakanlah kamu letak Softlan. Softlan tu alkali ke ataupun asid? Tak adalah Softlan, sorry, bukan Softlan. Kita letak, katakanlah kita letak apa dia yang menghakis apa kita panggil, Vanish Vanish jenama Vanish yang dalam iklan tu. Yes, cikgu. Betul kan? Vanish kan? Warna pink tu. Betul. Yang warna pink tu. Okey, kamu letak kan. Itu macam Softlan juga kan? Kita letak, benda tu menghakis ataupun tidak? Tolong respon. Menghakis. Okey, menghakis. Itu alkali ke asid? Menghakis. Asid. Itu alkali ke asid? Alkali. Asid. Asid itu adalah alkali. Maksudnya asid menghakis, alkali juga menghakis. Okey, kejap lagi kita tengok table So tolong ubah mindset kamu Alkali dia juga menghakis. Apa yang tak menghakis? Asid menghakis. Neutral. Ya betul. Neutral tidak menghakis. Okey, good. Baik, seterusnya litmus paper ni sekolah rendah dah tahu dah. Kalau blue paper letak dekat asid, dia akan jadi apa? Blue litmus paper letak dekat asid. Merah. 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 Blue litmus paper letak dekat alkali, dia akan jadi apa? Biru. Tak Biru. berubah, dia akan jadi blue juga. Okay, good. Blue. Red litmus paper letak dekat alkali, dia akan jadi apa? Red. Letak dekat alkali. Biru. Biru. Red. Biru. Red letak dekat alkali akan jadi apa? Sorry. Biru. Red Biru. letak dekat asid akan jadi apa? Merah. Merah tak jadi apa-apa. Tak Merah. berubah. Merah. So dah tahu dah tentang litmus paper. So tak ada masalah kat situ. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada metal. Okey, reaction untuk metal So di antara asid dan juga alkali sama ada dia react ataupun tidak dengan metal. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya sikit. Kamu tengok dalam gambar ni. Metal dia gunakan magnesium magnesium ribbon ni adalah metal. Lepas tu dia rendamkan ke dalam liquid sama ada asid ataupun alkali. Kalau kamu tengok liquid ni asid ke alkali? Hidroklorik dalam gambar ni asid. Alkali. Asid sebab dia hidroklorik asid, nama pun asid kat sini. Okay. So metal magnesium ni, magnesium ribbon ni dia masukkan ke dalam liquid asid ni. Lepas tu dia test sama ada nak tahu ada reaction ataupun tak metal tersebut. Dia test menggunakan burning wooden splinter. Baru lagi kita belajar tentang burning wooden splinter. Dia nak test gas apa? Tolong respon. Hidrogen. Okey, good. Hidrogen. Bagus. Dia nak test gas hidrogen. So, bila kita masukkan kalau ada gas hidrogen, apa jadi? Terbakar. Dia akan bawa bunyi pop. Ya, bagus. Bunyi. Dia akan bunyi pop. Baguslah kamu. So kita nak test gas hidrogen sama ada ataupun tidak ada. So kalau ada hidrogen bermaksud ada reaction. Kalau tak ada bunyi pop tersebut tidak ada reaction dengan metal. Okay. So dia nak test sama ada metal ni boleh react tak dengan asid ataupun alkali menggunakan kehadiran hidrogen kat sini. Kalau ada hidrogen ada reaction. Kalau tak ada hidrogen tidak ada reaction. So nak tahu sama ada ataupun tidak ada bunyi pop tersebut. Okay. So kita tengok dalam table ni, okey, inilah rumusan daripada segala-galanya. Kalau untuk asid tadi pH dia less than 7 macam cikgu terang. Alkali more than 7. Kalau asid rasa dia masam, kalau alkali rasa dia pahit. Kedua-duanya menghakis. Okey, kedua-duanya korosif. Tolong ubah mindset kamu Asid menghakis, alkali juga menghakis. Sebab itu kalau kamu tengok atas ni tadi dalam eksperimen ni corrosiveness ni teachers demonstration, dia tak bagi pelajar untuk buat demonstration sebabkan oleh benda tersebut menghakis, so dia agak berbahaya. So sebab itulah dia perlukan kepada teachers demonstration sahaja. Okay, so kedua-duanya asid dan juga alkali, kedua-duanya bersifat menghakis. Okay, seterusnya litmus paper tadi kita dah terangkan dah. Okay, blue tukar kepada red kalau asid. Kalau alkali red tukar kepada blue. Kalau untuk asid, okey. Untuk asid dia produce hydrogen gas. Kalau alkali does not react with metal. Bermaksud kalau asid, kalau kita letakkan asid di dalam kita letakkan metal di dalam asid tersebut, ada hydrogen gas. Maksudnya dia react dengan metal ataupun tidak untuk asid. Tolong respon.
React. 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 So kalau kita letakkan contohnya dalam gambar ni, kita letakkan metal di dalam acid. Kamu kata dia react. Macam mana kamu tahu dia react? Akan ada apa? Bunyi pop Bunyi daripada pop. modern tadi tu. Ya, bagus. Dia akan ada bunyi pop sound. Tapi kalau untuk alkali, dia kata does not react. Maksudnya metal kita masukkan ke dalam liquid yang apa dia ni, yang mempunyai alkali. So bila kita test, macam mana kita tahu dia tak react? Tak Ni. ada Tak ada bunyi pop. Tak Ada ada bunyi. bunyi pop. Okay, bagus. Tak ada bunyi pop. Senang kan? Ini boleh habis dah. Okay. So dah tahu dah berkaitan dengan properties of acid and alkali. Okay, baik. Seterusnya. The role of water is showing the properties of acid and alkali. Tolong dengar baik-baik. Untuk acid dan juga alkali, nak tahu dia punya karakteristik, nak tahu dia punya ciri-ciri dia, dia perlukan satu bantuan. Dan bantuannya adalah datang daripada air. Tak ada air, dia tak dapat menunjukkan properties untuk acid dan juga alkali. Macam contohnya dalam gambar ni, kalau untuk acid, ada belah kiri ni without water. Yang belah kanan ni with water. Kalau belah kiri ni, kalau kita letak blue litmus paper, kalau dengan acid, supposedly blue litmus masuk ke acid, dia akan jadi warna apa? Supposedly merah. 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 Tapi okey, merah. Merah. Patutnya merah. Tapi kenapa yang biru ni, yang biru litmus paper ni masuk ni acid ni, dia campur dengan acid. Tapi kenapa dia tak bertukar warna? Tolong explain. Sebab Tak tak ada ada air. air. Tak cair. Sebab tak ada air. So air membantu untuk proses kenal pasti acid ataupun alkali. Okey. So kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar belah kanan ni untuk acid, so kamu tengok dia bertukar warna merah. Maksudnya air membantu untuk mengenal pasti karakteristik bagi acid dan juga alkali. Sama juga untuk alkali Ini tak ada air, yang ini ada air. Barulah kita boleh kenal pasti karakteristik untuk alkali tersebut. Okey. Okey, setakat yang kita belajar untuk karakteristik ni. Faham ataupun tidak? Okey tak? Faham. Okey Okey. Okey tak susah kan? Senang kan? Okey, baik. So, kita teruskan lagi acidic and alkaline substance. Okey. Contoh-contoh bagi acidic dan juga alkaline, contohnya seperti cuka, lemon juice. Kalau alkaline, soap, toothpaste. Okey. So, ini adalah substance-substance contoh-contoh dalam kehidupan seharian bagi asid dan juga alkali. Okey. So kalau untuk test bagi asid dan juga alkali, kita mesti menggunakan indikator kita panggil. Contoh indikatornya adalah apa? Kalau kamu tengok yang bawah ni familiar sangat. Blue litmus paper dan juga red litmus paper. Bermaksud bahawa kita nak tahu benda tersebut asid ataupun alkali, kita mesti menggunakan suatu bantuan benda, objek. Dan objek tersebut contohnya, objek tersebut kita panggil sebagai indikator. So contoh yang paling kamu tahu adalah blue litmus paper dan juga red litmus paper. Okey, yang ini memang kamu tahulah. Ini dua ni Okey. Ada lagi indikator yang lain yang ditambah di dalam silibus kita ini, iaitu phenolphthalein, universal indicator dan juga methyl orange. Ketiga-tiga ini kamu perlu ingat perubahan dia. Okey, perlu ingat Okey, phenolphthalein dulu. Phenolphthalein sebelum cikgu nak tanya, pernah buat form 1 tahun lepas cikgu? Kita pernah buat tak eksperimen neutralization? Tolong respon. Meneutralkan asid dan juga alkali. Eksperimen ini pernah buat ataupun tidak? Hello? Tak ingat lah cikgu. Tak ingat Rasanya tak ada cikgu. Saya tak ada Macam Okey. tak ada. Tak ada Okey, baik. Tak apa. Baik. Kejap, cikgu tunjuk kat sini dulu. Sebabkan oleh PKP ni kita tak dapat buat. So cikgu hanya tunjuk kat sini je lah. Okey. Untuk phenolphthalein phenolphthalein, kalau phenolphthalein ni dia punya warna dia adalah kalau dalam neutral dia adalah colourless. Maksudnya dalam keadaan yang biasa dia adalah colourless, tidak ada warna. Okey, tidak ada warna So phenolphthalein ini kita akan masukkan untuk eksperimen dia. Sekejap, saya tunjukkan gambar supaya kamu lebih faham.
Okey, sabar. Okey, ni. Semuanya. Okey, ini adalah gambar untuk eksperimen bagi neutralization. Neutralization itu adalah proses menetralisasikan. Proses menetralisasikan ini adalah kamu gabungkan di antara asid campur dengan alkali. Kamu pernah dengar tak kalau kamu kena sengat tebuan ke apa ke, nak bagi dia sembuh, kamu akan letak apa? Pernah dengar tak? Selalu kamu letak apa? Kalau kena sengat ke apa ke? Ini bukan ambil ubat daripada ni maksudnya kamu buat eksperimen sendiri, kamu akan letak apa? Tahu Ais tak? kot. Ais. Ais. Tak dapat. Yang lain? Colgate. Apa dia? Cordial. Colgate. Okey, okey, Colgate. Okey, kamu kena sengat, kamu letak Colgate dia betul. Okey? Katakanlah kamu tak ada ubat kat rumah, kamu letak toothpaste ataupun Colgate ataupun ubat gigi. Okey, cikgu nak tanya. Kamu kena sengat, kamu letak toothpaste ataupun Colgate. Colgate tu asid ke alkali? Tolong jawab. Alkali. Alkali. Okey, Colgate tu Alkali. adalah alkali. Okey, alkali kan. So, sebab apa kamu letakkan dekat sengat tersebut kamu letak alkali? Siapa-siapa boleh Sebab jawab? sengat. Sangat Sebab asid, sengat lepas tu tu alkali asid. tu dia akan Alkali campur asid akan jadi neutral. Okey, good. Alkali campur dengan asid dia akan jadi neutral. Asid tu yang mana? Mana? Tak asid? Sengat. Ya. Sengat. sengat tadi tu, Okey, sengat tadi. Ya, betul. Sengatan tadi adalah asid. Kamu ambil apa dia ni ubat gigi, letakkan alkali campur dengan asid dia akan jadi neutral. Okey, boleh faham kan? Sama juga macam rambut kamu. Sebab apa kamu kena shampoo rambut? Shampoo rambut tu alkali ke asid? Alkali. Okey, alkali. Sebab apa kamu kena shampoo rambut? Sebab apa kamu guna letak alkali? Alkali tu bersifat korosif tau. Maksudnya dia menghakis. Tapi kenapa kamu letakkan rambut? Hello? Untuk menaturalkan rambut. Okey, betul. Menaturalkan rambut bermaksud bahawa rambut kamu ni sebenarnya dia mengeluarkan apa? Asid. Ya, Asid. betul. Ya. Wow. Peluh tersebut dia ada asid sebenarnya. So sebab itulah kamu perlu shampoo rambut. Bukan shampoo rambut nak bagi wangi rambut ya. Dia ada function dia yang sendiri . So dia adalah proses untuk neutralization sebenarnya. Menetralisasikan kamu punya rambut. Sama juga macam badan kamu letakkan sabun-sabun pun sama juga proses menetralisasikan badan. Okey, so ini adalah eksperimen neutralization. Kalau kamu tengok dekat bahagian ni dia ada dua part. Okay, dua part . Satu part yang atas, satu part yang bawah. Satu part yang burate kat atas ni, satu part yang conical flask bahagian bawah ni. Okey, yang bahagian atas ni dia letakkan hydrochloric acid. So atas ni dia letak alkali ke acid untuk burate ni? Respon? Asid. Acid. Okey, atas dia letak acid, bawah dia letakkan sodium hydroxide solution campur dengan phenolphthalein. Sodium hydroxide solution ni adalah apa? Asid ke alkali? Alkali. Bagus. Alkali. Okey, bawah dia letak alkali, atas dia letak asid. So, eksperimen ni adalah untuk kita neutralkan. Maksudnya asid ni akan campur dengan alkali. So, kita akan titiskan sikit daripada burate ni masuk ke dalam conical flask. Dia akan mitigate sikit. Okey. Baik, kita pergi kepada bahagian atas dulu. Warna tadi, phenolphthalein tadi. Sebab phenolphthalein dicampurkan dengan alkali. Okey, phenolphthalein dia campur dengan alkali. So phenolphthalein tersebut warna apa? Respon? Phenolphthalein dia campur Pink. dengan alkali. Pink. So phenolphthalein tu warna pink. Ya, bagus. Phenolphthalein tu berwarna pink. So eksperimen ini nanti bila kamu buka sekolah balik nanti kita try buat eksperimen ya. So permulaan eksperimen ni yang bahagian dalam conical flask ni dia warna pink. Okey, sebab sodium hydroxide campur dengan phenolphthalein dia akan jadi warna pink. Okey, hydrochloric acid warna dia colorless. So kita akan campurkan dengan bahagian alkali. Asid campur alkali dia akan jadi apa? Asid campur alkali akan jadi neutral. So phenolphthalein tersebut daripada warna pink kamu nak titiskan sikit sampailah dalam satu keadaan dia akan jadi warna colorless. So colorless tersebut tahulah kamu bahawa solution alkali tersebut dia dah jadi
neutral. So daripada alkali, kita campur-campurkan sikit asid. So last kali dia akan jadi warna colorless. Faham? Faham tak? Faham. Okay. Faham. Phenolphthalein tersebut akan jadi warna colorless. So itu eksperimen yang kita perlu lakukanlah sepatutnya. Okay. Tapi sebabkan oleh PKP ni tak dapat buat. Okay, seterusnya universal indicator. Universal indicator kalau neutral dia warna hijau. Tolong ingat warna dia. Okay, universal indicator warna hijau. Kalau phenolphthalein warna colorless. Kalau neutral ya. Okay. Kalau universal indicator warna hijau. So bila dia kita gabungkan dengan asid, dia lebih kurang sama dengan litmus paper. Okey. Cumanya bila neutral sahaja dia warna hijau. Bila kita gabung dengan asid, kamu tahu asid kalau blue litmus paper dia akan jadi red. Kalau alkali, kalau litmus paper dia akan jadi blue. So pun sama juga kalau universal indicator. Cumanya neutral dia sahaja dia warna green, hijau. Okey. Universal indicator ni dia dalam bentuk cecair Okey, universal indicator. Baik, seterusnya methyl orange. Methyl orange ni neutralnya adalah yellow. Okay, neutral dia adalah warna kuning. Bila kita gabung dengan asid, dia still warna red. So senang sikit kamu nak ingat kalau untuk methyl orange ni. Kalau asid dia warna merah je. Tapi kalau untuk alkali, kalau methyl orange dia warna dia still maintain yellow. Okay, still maintain yellow. So yang susah sikit untuk kamu ingat adalah methyl orange ni dengan universal indicator lah. Sebab yang ini dia lain sikit daripada litmus paper yang kamu pernah ingat sebelum ini. Tapi kesemua ini adalah penting. Okay. Boleh? Hello? Tolong respon sikit. Boleh. Okey tak? Boleh. Okey ya? Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Okay, strength of acid and alkali. Ya. Ini yang cikgu cakap pH tadi tu. Cikgu cakap pH untuk 7 dia adalah neutral. Bawah daripada 7 dia akan more acidic. So, kalau cikgu nak tanya kamu, kalau pH kosong nak dibandingkan dengan pH 6, mana yang lebih asid? Tolong jawab. Kosong. Okey, bagus. Kosong. So, nombor dia makin kecil, acidic dia makin kuat. Nombor makin besar, alkaline dia makin kuat. Okay. So daripada 8 sampai 14 ni dia lebih alkaline. Kalau untuk 6 sehingga 0 ini dia lebih acidic. Okay. Dan untuk pH ni dia ada warna-warna dia. Kalau kamu boleh tengok dekat bahagian sini, 7 ini warna green. So makin lama warna dia bertukar yellow sampai ke bahagian red. Tapi 0 ni bukan red Sama juga macam alkaline, mula-mula biru, lepas tu makin lama dia makin gelap. Okay. So yang ini adalah untuk pH scale. pH stand for apa tadi juga? P stand for apa? pH. Hello? Potential hydrochloric. Potential Hydrogen. Ya betul. Hydrogen. Ya, betul. Hydrogen. Ya, hydrogen. Potential hydrogen. Okay. Potensi untuk hidrogen itu ada di dalam liquid tersebut. Okay, baik. So kita ada 5 minit sahaja lagi. Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Okay, jap. Beng. Okay. Jap. Kopi dia minah ni. Kenapa? Okay, penggunaan asid dan juga alkali in daily life. So, asid dan juga alkali ini kita gunakan untuk agriculture, industrial, medical sector. Okay. So, kita akan gunakan alkali dan juga asid. Contoh kalau kamu gastrik lah, contohnya gastrik dalam perut. Okay. Siapa pernah gastrik sebelum ni? Tolong respon siapa yang pernah gastrik? Tak ada? Tak ada langsung? Hello? Tak ada. Tak ada siapa yang pernah gastrik. Okey. So kalau cikgu terang kalau gastrik selalunya kita akan minum satu cecair yang warna putih macam susu sikit Okey. So gastrik cikgu nak tanya, kalau gastrik maksudnya dalam dia kita minum tersebut dia proses neutralization sebenarnya.
Maksudnya asid campur dengan alkali. Cuma je nak tanya, perut kita ni asid atau alkali bila gastrik? Asid. 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 Sebab kamu dah belajar bab nutrition sebelum ni. Dalam stomach dia merembeskan apa? Satu liquid dia rembeskan. Apa nama dia? Satu asid dia rembeskan. Ingat tak? Apa nama asid dia? Gastric juice Cikgu, gastric juice. Dalam gastric juice tu ada asid. Asid yang apa asid yang dirembeskan? Nitric acid. Nitric acid. Cikgu Tian dah ajar kamu Apa dia? Tak tahu. Asid apa? Tak. Astaghfirullahaladzim. Nama Ingat asidnya cikgu. tak ingat. Okey, namanya adalah sama. Hydrochloric acid juga sebenarnya. Yang kita belajar hydrochloric acid tu, itulah yang dirembeskan di dalam perut kamu. So gastric juice dia merembeskan hydrochloric acid di dalam. So kalau kamu tak makan disebabkan itulah terlalu banyak asid dalam perut menyebabkan kamu akan rasa sakit dekat bahagian perut kamu. So kamu perlu minum ubat yang diberikan oleh doktor. So ubat tersebut dia bersifat alkali. Okey. So itu contoh dalam medical lah. So agriculture industrial ni kalau kita boleh tengok ammonia solution is used to produce fertilizer. Okay, so kalau untuk agriculture ini dia letakkan untuk ammonia. Okay, ammonia diletakkan sebagai fertilizer. So ammonia ini adalah dalam alkali. So kalau dalam agriculture kita letak ammonia dekat bahagian soil ataupun tanah, bermaksud tanah tersebut bersifat apa? Asid. Ya, kita nak neutralkan balik supaya kita untuk memastikan bahawa pokok tersebut dapat tumbuh dengan mekar. So kita kena letak baja. Baja tersebut bersifat alkali. So tanah tersebut dia berasid. Disebabkan itu kita letakkan alkali di atas tanah tersebut untuk memastikan tanah tersebut neutral. So itu adalah digunakan untuk agriculture, okey, pertanian. Okey. So ini adalah contoh-contoh untuk acidic, tartaric acid, carbonic acid. So apa yang kamu minum dekat dalam minuman berkarbonat tersebut dia ada asid sebenarnya, carbonic acid. Okey. So dekat dalam battery kereta digunakan sulfuric acid. Kalau untuk pickle dalam tu ada cuka vinegar. Itu adalah contoh-contoh acid. So kalau untuk contoh-contoh bagi alkali adalah ammonia, macam cikgu cakap tadi, baja, soap kamu dah tahu dah, potassium hydroxide, magnesium hydroxide dalam ubat-ubatan, sodium hydroxide digunakan untuk deterjen. Okey. Kedua-dua ini bersifat korosif. Kedua-duanya adalah menghakis. So jangan cakap asid sahaja yang menghakis. Alkali juga bersifat menghakis. So apa yang tidak menghakis? Kita bincang tadi? Neutral. Neutral. Okay, Neutral. okay, baik. Kita tinggal seminit saja lagi. Cikgu keluarkan kamu, lepas kamu masuk balik. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Okay, kejap. Keluarkan kamu